Jadi sini memberikan ucapannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terpuji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam atas utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian manusia yang dahulu ataupun sekarang yang dibangkitkan sebagai rahmat kepada sekalian alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya dan mereka yang ikut jalan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kelak, dan kepada kita semua dan kepada hamba Allah yang soleh. Jadi Syekh berkata, saya mulakan majlis pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah Subhanahu taala menerangkan hati, mengenakan cahaya kepada seseorang yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingati perkataan tersebut, kemudian menyampaikan perkataan tersebut kepada orang lain seperti mana yang didengar. Barangkali orang yang disampaikan perkataan tersebut lebih memahami daripada orang yang menyampaikan. Jadi Syekh kata inilah tajuk yang akan kita berbincangkan pada malam ini insya-Allah.
Ibnu Abbas selesai ni. Ibnu Abbas ah. Ibnu Abbas ah. Jadi kita kena percaya orang yang doakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Rasulullah sallallahu mendoakan seorang, maka doa itu pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh memberikan dua contoh. Yang pertama, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dia satu hari maknya telah datang membawa Sayyidina Anas berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak dia kata, wahai Rasulullah, anakku aku hantar kepadamu untuk menjadi hadam kamu. Maka Nabi Muhammad SAW terus mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, perbanyakkanlah kebaikan bagi anak ini di dunia dan akhirat. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah SWT telah mempanjangkan umurku dan telah memperbanyakkan hartaku. Telah membanyakkan hartaku sehingga aku mempunyai satu rumah yang sangat besar dan mempunyai khadam yang sangat ramai. Allah SWT juga memberikanku anak yang ramai. Allah SWT memberikan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu seramai 127 orang anak. Jadi doa Nabi Muhammad SAW telah dimakbulkan ketika mana doa yang pertama, kebaikan ini telah dimakbulkan dunia. Jadi Sayyidina Anas mengharap moga-moga doa yang kedua akan dimakbulkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika masih kecil, dia telah keluar. Ketika mana Nabi Muhammad SAW hendak buang air, menaikkan hajat, keluar di rumah, maka Ibnu Abbas telah ikut kat belakang Nabi, bawa bekas air, bawa baldi dan air. Jadi Nabi tanya, waktu tu malam gelap, siapa? Maka dia mengatakan, aku adalah Allah Ibn Abbas. Dia khidmat kepada Nabi, sediakan air untuk Nabi. Nabi terus doa, ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia ilmu takwil atau ilmu tafsir. Doa Nabi makbul. Dan Sayyidina Abbas radhiyallahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menjadi imam bagi ilmu fiqh. Imam bagi ilmu fiqh dan imam dalam tafsir Al-Quran. Hebatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan Al-Quran sampai ulama memberikan gelaran kepada Ibnu Abbas sebagai penterjemah Al-Quran. Maksudnya orang yang memahamkan Al-Quran. Jadi kita kena yakin, saya kata, setiap perkara yang Allah SWT, Nabi Muhammad SAW doa, kita nak yakin Allah SWT pasti akan memakbulkan. Jadi dalam hadis tadi itu, Nabi Muhammad SAW telah mendoakan, moga-moga Allah SWT memberikan cahaya, memberikan kefahaman. Tapi saya kata, perlu kepada beberapa syarat yang kita perlu lakukan, kita perlu penuhi, dan saya akan sebut satu-satu syarat tersebut. بالنظر إلى رب وجهه إلى وجه ربهم
لهم النضارة والنعيم برؤية وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا منهم. Bila mana Nabi Muhammad SAW berdoa, kita kena yakin orang tersebut pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan nadarah kalaulah di dunia, kecantikan, keindahan, kecantikan dan keindahan yang wujud dalam diri seseorang sehingga dia diterima oleh orang ramai. Manakala di akhirat, ianya adalah satu sifat bagi ahli syurga, mana Allah SWT akan memberikan cahaya, meletakkan cahaya pada wajah-wajah mereka, dan mereka akan mendapat nikmat daripada Allah SWT, dapat melihat wajah Allah SWT. Seperti mana dalam Quran Allah SWT firman yang mafhumnya, wajah-wajah mereka pada hari itu bercahaya, bersinar, melihat wajah Tuhan mereka. Jadi mereka di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT akan kurniakan kepada mereka nikmat, wajah mereka bercahaya dan mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia mereka diterima oleh manusia, dan di akhirat mereka mendapat iman, dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh bertanya kepada kita semua, siapakah yang berhak mendapat cahaya tersebut? Siapa yang berhak mendapat nazar? Seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar maqalati, perkataanku. Jadi apakah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Maka Syekh berkata dua wahyu, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Al-Quran adalah cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berbicara terhadap perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala firman, kami telah wahyukan kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada utusan kami
Dan di hujung ayat tersebut Allah SWT berkata, dan kami jadikan ianya cahaya yang Allah SWT berikan hidayah kepada siapa yang Allah SWT nak. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya yang datang daripada Allah SWT. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW juga merupakan cahaya, kerana setiap perkataan Nabi adalah cahaya. Sebab apa perkataan Nabi adalah cahaya? Sebab perkataan tersebut keluar daripada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi itu merupakan cahaya. Nabi memiliki cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, telah datang bagi kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala cahaya, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang jelas, iaitu Al-Quran. Jadi dua wahyu tadi, yang pertama Al-Quran bawa cahaya, yang kedua cahaya pada Allah SWT, yang kedua sunnah yang datang padanya cahaya daripada Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang mendengar kedua-dua perkataan ini, sama ada Al-Quran dan sunnah, maka dia akan memiliki cahaya tersebut. Ketika dengar cahaya tersebut datang, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, dan dia menyimpan perkataan tersebut dalam hatinya. Jadi bila dia menyimpan perkataan tersebut dalam hatinya, perkataan tersebut mengandungi cahaya, maka cahaya memenuhi hatinya. Jadi saya kata, bila cahaya memenuhi hatinya, maka cahaya itu akan terpancar dan terlihat pada anggota badannya. Jadi untuk mendapat cahaya tersebut, yang pertama seorang hamba dia mesti mendengar perkataan, mesti mendengar ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh berkata, bukan sahaja mendengar dengan telinga, bahkan menghadirkan hati ketika mendengar ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran tersebut, hadis tersebut mestilah didengar, dipelajari pada guru-guru yang mengajarkan ilmu tersebut. Kerana orang yang pertama yang mengajarkan perkara tersebut kepada manusia adalah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, dia mesti mensucikan hatinya. Sebelum mendengar, mesti mensucikan hatinya daripada perkara-perkara yang tidak elok. Syekh kata sebab apa? Sebab kalamullah dan kalam Rasulullah SAW adalah cahaya, dan cahaya tersebut adalah cahaya yang suci.
cahaya yang suci perlu diletakkan di tempat yang suci. Jadi perlu sucikan hati untuk meletakkan cahaya tersebut dalam hati kita. Selepas cahaya tersebut ada dalam hati kita, maka kita hendaklah kunci. Yang ketiga, kunci. Letak betul-betul cahaya tersebut hati kita, kita kena kunci supaya tidak menyerap dalam hati kita perkara-perkara yang boleh merosakkan cahaya tersebut, yang boleh menyelewengkan pemahaman kita terhadap ayat Quran dan sunnah tadi. Kerana ini cahaya Al-Quran sunnah ini adalah cahaya sebenar yang Allah SWT turunkan dengan Nabi yang benar, dengan dakwah yang benar, yang menjadi cahaya pengakhiran. Tidak ada akan turun selepas cahaya tersebut, tidak akan ada ayat Quran yang baru dan tidak akan ada hadis-hadis yang baru. Maka ianya adalah cahaya penghujung bagi segala cahaya. فالشرط الأول هو أن يتحمل المرء هذا الذي سمعه مسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا القرآن محفوظا بعناية الله تعالى في صدور العلماء، وصلت السنة المشرفة محفوظة في صدور العلماء. نحن سمعنا وتحملنا. ثم الشرط الثاني هو الأداء. ما بعد الأداء؟ يعني ما تعلمه العبد وحفظه وما وعاه في صدره يبلغه لغيره ويخبر به غيره ويعلم غيره به، لأنه قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية، لأنك تحملت فصرت مكلفا بتبليغ ما عملت، تؤديه كما بلغ وكما سمعته وكما تعلمته بالضبط، لأن نقل العلم في هذه الأمة كابر عن كابر عن طريق العلماء الذين حفظوه بقلوبهم وأدوه للأمة قولا وفعلا. Jadi syarat yang pertama, seseorang itu dia mesti mempelajari, mendengar. Apa yang dipelajari itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kata apa yang telah sampai kepada kita daripada Al-Quran, Al-Quran sampai ke kita, terletak dalam dada-dada, telah disimpan dalam dada-dada para ulama. Dan begitu juga sunnah Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita telah berpindah daripada dada-dada ulama. Kita mendengar perkara tersebut dan kita sampaikan, kita dengar perkara tersebut dan kita letak dalam hati kita perkara tersebut. Yang kedua, kita mesti sampaikan. Jadi saya kata, apa makna kita sampaikan? Seorang hamba bila mempelajari satu ilmu, menyimpan dalam hatinya dan menyampaikan kepada orang lain. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah Nabi yang telah bersabda, kamu sampaikanlah apa yang benar daripadaku walaupun satu ayat. Kerana bila mana kita telah mendengar ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara automatik kita telah ditaklifkan, kita telah dipertanggungjawabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang kita dengar. Setiap yang kita dengar dengan penyampaian yang tepat, yang betul. Kerana ilmu tersebut, Al-Quran dan hadis yang kita dengar telah berpindah. Ilmu ini telah berpindah kepada umat ini daripada ulama yang besar kepada ulama besar. Sampailah kepada kita pada hari ini. Oleh kerana itu kita perlu menyampaikan seperti yang kita telah dengar.
Jadi syarat yang pertama mesti dengar dan mesti simpan dalam hati. Syarat yang kedua mesti menyampaikan perkara tersebut, ilmu tersebut. Orang yang melakukan perkara tersebut, maka dia akan mendapat pahala setiap orang yang mendengar dan setiap orang yang menyampaikan perkara tersebut sampai hari kiamat. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mengajar, yang menyampaikan hidayah Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka dia akan dapat cahaya orang yang menyampaikan dan orang yang mendengar sehingga hari kiamat tanpa ada sedikit pun kurang daripada pahala mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu perkara di pengakhir hadis sebut satu perkataan yang sangat yang sangat berharga, yang jarang kita dengar. Apa Nabi kata? Nabi Muhammad SAW telah kata, barangkali orang yang mendengar perkataan tersebut lebih kuat hafalannya dan lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Dia kata kita mendengar satu hadis atau Al-Quran, kita sampaikan kepada orang lain. Barangkali orang yang kita sampaikan tu dia lebih hafal, lebih banyak menghafal daripada kita. Dia lebih faham daripada kita. Barangkali dia lebih sihat daripada kita, dia lebih kuat daripada kita, dia lebih mampu untuk menyampaikan lebih banyak daripada kita. Jadi Syekh kata, setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang disampaikan, maka seperti mana dapat pahala, kita juga dapat pahala seperti dia. Oleh demikian, seperti mana dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang mengajar dia, yang menyampaikan kepada dia juga akan mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أو سليم البنية لكنه صاحب نظارة. فيحكى أن سيدنا عطاء ابن أبي رباح، سيدنا عطاء ابن أبي رباح، وكان رضي الله عنه من سادات التابعين، وكان قد تعلم من سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان سيدنا عبد الله بن عمر إذا سئل في مسألة يقول عندكم عطاء بن أبي رباح فاسألوه. عطاء هذا كان أسود شديد سواد البشرة، وكان قصير القامة وشاخص العينين وصغير حجم الرأس وأشجع
ومصوص الساقين، يعني 6 صفات بشرية كلها يكرهها البشر، ومع ذلك كان الناس يأتون إليه من سائر أقطار الدنيا ليأخذوا من علمه ومن حديثه، لأنه كان صاحب نضارة، يعني نور العلم الذي أعطاه الله له يجذب الناس إليه كما يجذب ضوء المصباح الفراش في الليل. Berapa ramai dalam umat ini yang Allah SWT telah kurniakan cahaya tersebut, nadarah tersebut. Barangkali cahaya tersebut diberikan kepada orang yang tidak sempurna jasadnya, tidak sempurna tubuh badannya, akan tapi memiliki cahaya yang Allah SWT kurniakan kepadanya. Diriwayatkan seorang tabi'in, Sayyidina Atha bin Abi Rabah, antara tabi'in yang besar. Dia merupakan anak murid kepada Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ibn Umar radhiyallahu anhu seorang yang sangat alim, sahabat Nabi yang sangat alim. Apabila Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ditanyakan soalan-soalan, maka dia kata, di sisi kamu ada Atha bin Abi Rabah, maka tanyalah soalan itu kepada Atha. Atha ini, Syekh kata, adalah seorang yang memiliki banyak kekurangan. Kulitnya hitam legam, kulitnya hitam, seorang yang sangat pendek, matanya cacat, hidungnya cacat, kepalanya besar. Ada 6 sifat, yang 6 sifat tersebut semuanya dibenci oleh manusia. Manusia tak suka 6 sifat tersebut. Syekh kata, walaupun dalam keadaan seperti itu, manusia dari seluruh dunia datang untuk bertemu dengan beliau, untuk belajar ilmu daripada beliau. Kerana apa? Kerana dia memiliki cahaya ilmu yang menyebabkan manusia datang kepada dia, seperti mana binatang-binatang, serangga-serangga mendatangi lampu. Begitu juga sebagaimana patung serangga berkumpul pada lampu, begitulah orang ramai berkumpul untuk bertemu dengannya. وجاء الخليفة عبد الملك ابن مروان ومعه ولدان سليمان ابن عبد الملك وهشام ابن عبد الملك لكي يحجا مع أبيهما. وبعد أن طاف الثلاثة البيت الحرام وصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، رأى الولدان أباهما يمشي ويجلس إلى جوار رجل عبد حبشي أسود قصير ضعيف، ورأوا الخليفة يصافحه ويقبل يده ويجلس إلى جواره ويتكلم معه وقتا كلاما طويلا. وبعد أن انتهى من كلامه أمر المنادي الذي معه بأن ينادي في الناس إن عطاء بن أبي رباح معنا في هذه السنة في موسم الحج، فمن أراد أن يستفتي أو يسأل في مسألة
فعليه به فإنه يجلس خلف مقام إبراهيم عند الكعبة. فقال سليمان وهشام لأبيهما وهو أمير المؤمنين، قالوا يا أبانا أنت أرسلت المنادي ينادي على عطاء بن أبي رباح، ورأيناك تجلس إلى رجل شكله عجيب وتسأله في مسائل في الأحكام الشرعية التي عندك في الملك وفي أحكام الحج والعمرة، ثم تأمر المنادي فينادي بعطاء بن أبي رباح. قال هذا هو الذي كنت أجلس معه، الذي كنت أجلس معه، أجلس بين يديه، إنه عطاء بن أبي رباح. الملوك يأتون إليه، وكان إذا ذهب إلى قصر الملك عبد الملك بن مروان دخل بحمارته إلى داخل القصر، ولا يستطيع الخدم ولا الحرس أن يمنعوه بأمر الخليفة، لأنه عبد نور الله قلبه، عبد أعطاه الله النضارة، فنوره الذي أعطاه الله له يؤثر في الملوك، يؤثر في العظماء، ويؤثر في سائر الخلق رضي الله عنهم أجمعين. Atha bin Abi Rabah tinggal di Mekah. Satu hari datang Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin ketika itu Abdul Malik bin Marwan, dan bersamanya ada dua orang anak. Yang pertama Sulaiman bin Abdul Malik, dan yang kedua adalah Hisham bin Abdul Malik. Kedua datang mengikuti bapa mereka untuk menaikkan haji. Jadi selepas tawaf 3 kali dan solat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim AS, tiba-tiba dua orang anak ni melihat bapanya berjalan di belakang seorang lelaki, seorang hamba Habsyi berkulit hitam, kepalanya kecil, serba kekurangan. Jadi bapanya Khalifah ketika itu bersalaman dengan hamba tersebut dan mencium tangannya. Khalifah telah duduk lama bersama hamba tersebut dan bercakap tentang beberapa perkara. Lepas waktu panjang berborak dengan hamba Habsyi tersebut, dia telah memanggil seorang untuk menyeru. Dia seru pada orang ramai, sesungguhnya Atha bersama dengan kita pada tahun ini menunaikan haji. Barang siapa yang nak meminta fatwa atau bertanya apa-apa masalah, maka boleh bertanya kepada beliau. Beliau duduk di belakang makam Nabi Ibrahim AS di sisi Kaabah. Maka Salman dan Hisham terping-pinga, pelik apa yang dilakukan oleh bapanya. Dia berkata, wahai bapaku, engkau telah utuskan orang untuk panggil orang bertemu supaya bertanya soalan pada Atha bin Abi Rabah. Sedangkan sebentar tadi engkau telah duduk dengan seorang hamba, kau telah cium tangannya, kau telah berborak dengannya panjang, dan kau telah bertanya padanya banyak masalah. Kemudian di hujung kau panggil orang supaya jumpa dengan Atha bin Abi Rabah. Maka bapanya berkata, orang yang aku duduk dengannya tadi, yang aku datang aku berjalan di belakangnya tadi, aku duduk dengannya, berbicara dengannya, cium tangannya, dialah Atha bin Abi Rabah. Jadi Syekh berkata, raja-raja, pembesar-pembesar datang bertemu dengan Sayyidina Atha bin Abi Rabah. Satu perkara yang sangat ajaib, bila mana Atha bin Rabah datang ke istana Khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka ketika mana dia masuk ke istana, dia masuk dengan himar, dia masuk dengan
dengan kedai. Masuk dan dengan masuk kedai dalam istana khalifah. Nak jumpa khalifah, masuk naik kedai. Tidak ada seorang pun yang berani menghalang perbuatan tersebut. Sebab khalifah arahkan begitu. Kalau watak datang, bagi masuk kenderaan sekali. Kalau macam kita, masuk kereta sampai dalam masjid. Sebab apa? Sebab Allah SWT kurniakan kepadanya cahaya. Cahaya tersebut telah memberi kesan kepada pembesar-besar dan raja dan sekalian manusia. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يسمع ويؤدي لم يشترط أن يكون غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، وزيرا أو موزورا، معروفا أو مجهولا. لم يشترط هذا، لكن اشترط أن يحسن السماع والتحمل ويحسن الأداء والتبديل. أي مسلم يستطيع أن يكون صاحب نظارة إذا صدق النية في التحمل وفي الأداء على قدر توفيق الله تعالى له. ربما يستطيع أن يتحمل سورة واحدة ويؤديها، ربما يستطيع أن يتحمل بابا واحدا من أبواب العلم ويؤديه كما تحمل. إن شاء الله تعالى يكون من أهل النضارة في الدنيا ومن أهل النعيم بالنضارة في الآخرة، فينعم برؤية وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا منه.
لا تسلم. Nabi Muhammad SAW tidak mensyaratkan orang yang mendengar mesti, tidak mensyaratkan adakah dia mesti orang kaya atau orang yang miskin, lelaki ataupun perempuan, menteri ataupun orang biasa, orang yang kenali atau orang tidak dikenali. Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan sebarang syarat. Nabi menetapkan hanya 2 syarat. Yang pertama, dia dengar dengan baik. Yang kedua, dia menyampaikan dengan baik. Barang siapa yang melakukan, yang dapat melakukan, mampu melakukan kedua-dua perkara tersebut dengan niat yang baik, maka dia pasti akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh berkata, barangkali ada orang dia hanya mampu untuk mendengar, mempelajari 1 surah sahaja dalam Quran. Kemudian dia hanya mendengar 1 surah sahaja. Ataupun sebagai orang barangkali dia hanya faham 1 bab ilmu sahaja, dan kemudian disampaikan kepada orang lain 1 bab sahaja. Jadi Syekh berkata, seandainya benar niatnya mempelajari ilmu tersebut dan menyampaikan niat yang betul, insya-Allah dia akan menjadi ahli nadarah di dunia, orang yang memiliki cahaya dunia sehingga orang menyukai dia, dan di akhirat kelak dia akan menekan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. ومجالسة أهل القرآن نتحصل منه ما أمكننا من القرآن الكريم وما أمكننا من حديث النبي الأمين، ونجتهد في أن نحيا بالقرآن، بنور القرآن وبنور السنة، ونجتهد أن نحيا بأعمال القرآن وأعمال السنة وأخلاق القرآن وأخلاق السنة، ثم نؤدي كل ما تعلمناه وحفظناه ووعيناه إلى من وراءنا، لعل الله تعالى يأتي بمن هم أفضل وهم أقدر منا وأحسن منا وأتقن منا حفظا وأكمل منا إتقانا، يتحملون القرآن والسنة ويؤدونها وينشرونها في سائر بقاع الأرض، ولنا إن شاء الله تعالى نصيبا أوفر وحظا أعظم من الكرم الإلهي الذي هو النظارة في الدنيا والآخرة. Jadi Syekh berkata, kita yang hidup di zaman ini lebih memerlukan perkara tersebut. Kita lebih memerlukan untuk duduk bersama para ulama, mempelajari Al-Quran, dan cuba untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran sebanyak mana yang kita mungkin mampu lakukan. Cuba untuk mempelajari hadis dan menghafal hadis sebanyak mana yang mungkin. Dan kita kena berusaha untuk menghidupkan Al-Quran, untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cahayanya. Kita cuba berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak sunnah. Selepas itu, kita cuba sampaikan kepada orang-orang yang hidup selepas kita. Barangkali apa yang kita sampaikan kepada mereka, mereka ini akan menjadi lebih baik pada kita. Mereka akan hafal lebih banyak daripada kita. Mereka akan memahami lebih banyak daripada kita. Dan seterusnya, mereka akan menyebarkan Al-Quran dan Sunnah ke seluruh pelosok dunia. InsyaAllah, seandainya begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita cahaya di dunia, cahaya di dunia yang menyebabkan orang ramai suka pada kita, dan cahaya di akhirat dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. نقدم من بناتنا من يتحمل ويحفظ
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ويؤدي، وكذلك لنا الأجر كاملا إن شاء الله تعالى إذا صار الأبناء والبنات من العلماء والحفاظ الذين تحملوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأدوا ذلك، فإن الله تعالى يجعل لنا أيضا نصيبا أعظم وحظا أوفر فيما قدموا، لأنهم كما تعلمون إنما الولد من كسب أبيه كما ورد في الحديث، كان أعلمه وأهب لله تعالى، الله تعالى يعطيني أيضا حظا من هذه النظرة. lakukan, dan Syekh kata bukanlah perkara yang sukar untuk kita lakukan. Maka apalah salahnya kalau kita berusaha menghantar anak-anak lelaki kita dan anak-anak perempuan kita untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu masa nanti mereka akan mengajar ilmu tersebut kepada orang ramai, maka kita akan dapat pahala yang sempurna apa yang anak kita lakukan sejak mereka belajar sehingga mereka mengajar, tanpa sedikit pun berkurang. Barangkali satu hari nanti mereka akan menjadi seorang ulama atau akan menjadi seorang penghafal Al-Quran yang menjalankan tanggungjawab mengajar Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah SWT akan jadikan, Allah SWT akan berikan kepada kita juga pahala seperti mana Allah SWT berikan kepada mereka. Kerana Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya seorang anak itu daripada apa yang diusahakan oleh bapaknya. Jadi bila bapaknya berusaha untuk menjadikan seorang anak yang baik, anak tersebut melakukan perkara-perkara yang baik, insya-Allah Allah SWT akan kurniakan kita juga cahaya seperti Allah SWT kurniakan kepada anak-anak kita. من أتحمل أمانة تربيته والنفقة عليه حتى يصير أيضا عالما، الله تعالى يعطيني أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الثلاثة تتحقق عند كل مسلم. إن كان عالما نفع الله بعلمه أجره ممتد إلى يوم القيامة، وإن كان قد خلف ولدا عالما فإنه ينتفع به إلى يوم القيامة، وإن كان قد انتخب ولدا من أولاد الأيتام أو الفقراء والمساكين وجعله كصدقة جارية فأيضا ينتفع به إلى يوم القيامة، وكل ذلك يصب في ميزان العبد فيتحصل على هذه النظارة في الدنيا والآخرة. Seandainya Allah SWT tidak berikan kepada kita anak, maka kita boleh berusaha untuk mendapatkan pahala tadi dengan menaja anak-anak orang-orang yang fakir, anak-anak orang yang miskin, anak-anak yang kita rasa mampu untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT akan kurniakan kita juga pahala seperti mana yang dilakukan oleh anak tersebut dari mereka belajar sehinggalah mereka mengajar. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mati anak Adam, maka terputuslah segala-galanya pahala melainkan daripada 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
dan ketiga anak yang soleh. Jadi Syekh berkata ketiga-tiga perkara ini pahala tersebut boleh sampai kepada semua orang Muslim. Kalau dia seorang yang alim, maka pahalanya akan berterusan disebabkan dia mengajar ilmu ni. Kalau dia ada anak yang alim, anak soleh, anak yang alim, maka dia akan dapat pahala yang berterusan disebabkan anaknya itu. Kalau dia menaja anak-anak dengan memberikan sedekah, dengan menaja anak-anak yang susah dari kalangan orang-orang yang fakir dan miskin untuk belajar, maka dia juga akan dapat manfaat pahala daripada apa yang anak itu pelajari dan apa yang anak itu akan ajari selepas itu. Dan insya-Allah semua ilmu tersebut, semua kebajikan tersebut yang dilakukan oleh berdasarkan tiga perkara tersebut akan letakkan dalam timbangan kita di akhirat kelak, dan insya-Allah kita akan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cahaya di dunia dan akhirat. Kalau ada apa-apa soalan, saya jawab insya-Allah. Kalau tak ada, saya doa. Jadi Syekh berkata, adakah kita semua bersedia untuk hafal hadis yang Syekh baca sebentar tadi? Syekh baca, kita ikut insya-Allah. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naddarallahu ra'an Naddarallahu ra'an Sami'a maqalati Sami'a maqalati Fawa'aha Fa'addaha Kama sami'aha Fa'addaha Kama sami'aha Farubba muballighin أو عالم سامع أو عالم سامع أو عالم سامع أو عالم سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أختم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا جميعا وعلى آله الصالحين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تشرح صدورنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا